Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk meneruskan sesi pembelajaran pada minggu yang baru. Untuk minggu ini kita akan masuk tajuk pembelajaran yang baru, iaitu mengenai permainan warisan. Kita akan belajar dua permainan warisan. Cikgu pasti kamu tak biasa, tak pernah bermain permainan ini. Tapi sebelum tu, marilah kita sama-sama mulakan sesi pembelajaran dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, kita tengok dulu objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan strategi dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Dan akhir sekali, murid-murid akan dapat membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Okey, kriteria kejayaan ialah murid-murid berkebolehan menguasai dan mengaplikasi strategi dalam bermain permainan warisan dengan seronok dan selamat. Okey. Kita tengok permainan yang pertama, iaitu konda-kondi. Okey, konda-kondi ni merupakan salah satu permainan tradisional. Okey, zaman cikgu dulu masa kecil biasalah main. Tapi zaman sekarang ni rasanya budak-budak zaman sekarang dah tak main dah permainan ni. Okey, jom kita tengok. Okey, pengenalan kepada permainan konda-kondi ni. Okey, konda-kondi adalah permainan tradisional yang merupakan salah satu ciptaan masyarakat Melayu kita pada zaman dahulu sebagai salah satu cara untuk berhibur dan bergembira selepas penat bekerja. Biasa orang dulu-dulu, orang Melayu kita dulu buat kerja-kerja kampung kan, cucuk tanam dan sebagainya. So bila waktu petang, mereka akan berkumpul dan bermain ni lah. Okey. Konda-kondi ini adalah permainan memukul kayu kecil dengan menggunakan kayu yang panjang. Okey. Konda-kondi juga dikenali sebagai perik mata. Yang kenapa? Sebab ia memerlukan fikiran yang tajam dan kekuatan pemain untuk bermain permainan ini. Okey, kita tengok peralatan. Okay, peralatan untuk permainan konda-kondi ni tengok seperti dalam slide cikgu. Okay, 2 batang kayu berukuran 15 cm dan 30 cm. Maksudnya satu kayu yang pendek, satu kayu yang panjang. So kayu yang pendek tu kita panggil anak, kayu yang panjang tu kita panggil ibu. Dan yang ketiga, kita perlu gali lubang, buat lubang di tanah supaya kamu boleh nak sungkit kayu yang pendek tu. Okey, cara bermain dia. Okey. So untuk penerangan ringkas cara bermain permainan konda-kondi ni, murid-murid semua boleh tengok dalam buku teks. Ada dalam buku teks muka surat 56. Okey. So cara bermain dia, untuk permainan konda-kondi ni, pemain akan dibahagi kepada 2 kumpulan. Okey, ahli dia sama banyak. Okey, undian dibuat bagi menentukan pasukan yang akan memulakan permainan dulu. Biasanya osum, lat talilat, lebih kurang macam itulah. Untuk tengok pasukan mana yang menang, dia akan memulakan dulu permainan tu. Okey, pasukan menang akan memulakan permainan dengan seorang pemain akan sungkit kayu dengan kuat dan jauh ke kawasan lapang. Okey, sungkit ni maksud dia apa? Kalau kamu tengok muka surat 56 tu, sungkit tu maksudnya kamu macam
cungkil kayu yang pendek menggunakan kayu yang panjang, tetapi kamu kena buat dengan kuat lah. Biar kayu yang pendek tu jauh, lambung jauh. Okey, pasukan yang kalah dalam undian nak memulakan permainan tadi, dia akan cuba tangkap kayu yang disungkit tadi. So pasukan yang kalah tu kalau dapat tangkap kayu anak yang disungkit oleh pasukan yang menang tadi, maka pasukan yang dapat menangkap kayu sungkit tadi akan menang. Dan pasukan yang menyungkit kayu tadi tu dia akan hilang giliran. So jika pasukan yang kalah tadi tak dapat tangkap, pasukan yang kalah tadi kalah dalam undian nak mula permainan tu. So pasukan yang kalah tu kalau dia tak dapat tangkap kayu yang disungkit tu, maka peluang tu perlu diambil oleh pasukan yang menang untuk mendapatkan mata. So pasukan yang menang tadi akan mengambil peluang tu untuk mendapat mata. Tak apa, nanti jom kita tengok video cara bermain konda-kondi. Permainan yang kedua, permainan warisan kedua ialah tati lawi ayam. Apa benda tu cikgu, tati lawi ayam? So macam dalam gambar yang cikgu paparkan dalam slide cikgu ni, itulah tati lawi ayam, iaitu bulu ayam. Okey. Peralatan untuk permainan ni hanyalah satu, iaitu bulu ayam ni sahaja. Bulu ayam sahaja. Ini saja peralatan yang digunakan untuk permainan ni. Untuk pengetahuan murid-murid semua. Tahu tak kamu peralatan ni, bulu ayam ni kita boleh hasilkan sendiri? Jom kita tengok. So kalau kamu tengok dalam slide cikgu ni, bahan-barang yang diperlukan mudah saja. Kita perlukan paku kecil, kita perlukan pita pelekat, kita perlukan kepingan getah ataupun gelang getah dan bulu ayam. Di zaman cikgu dulu, cikgu menggunakan tu getah pemadam, tahu? Getah pemadam tu gantikan kepingan getah. So kita boleh hasilkan sendiri apa bulu ayam ni. Jom kita tengok video pembuatan sendiri bulu ayam ni. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kotak, bulu ayam seperti straw, acuan bulat, gunting, pistol gam panas bersama bulu, pisau dan akhir sekali pad. Langkah pertama, letakkan acuan bulat di atas kotak. Letakkan sebanyak yang mahu. Saya letakkan 10 acuan. Selepas itu, acuan tersebut menggunakan gunting dengan berhati-hati. Ambil straw dan potong straw
biasa jika anda kanak-kanak. Jadikan dua bahagian. Lepas itu masukkan bulu ayam ke dalam straw. Satu straw, masukkan dua bulu ayam. Lukiskan bentuk straw di atas lebihan acuan bulat dan potong mengikut acuan straw tersebut untuk membentuk lubang di tengah-tengah. Masukkan bulu ayam yang di dalam straw ke dalam lubang. Ulang langkah 5 dan 6 sehingga straw tertutup sepenuhnya. Masukkan semua acuan bulat yang telah dilubangkan ke dalam straw dan pangkalkan. Gamkan kedua-dua bahagian acuan bulat bersama-sama. Kemaskan cakti anda dengan gam dan cakti kita sudah siap. Okey, kita dah tengok cara buat bulu ayam tadi. Sekarang kita tengok cara bermain. Cara bermain dia senang sahaja. Iaitu bulu ayam tadi kamu perlu timbang. Timbang. Maksudnya kamu kena kawal lah. Menggunakan kaki, kamu akan timbang. So, pemain akan bertanding dengan menilai timbangan siapa yang paling banyak tanpa bulu ayam jatuh ke bawah. Maksudnya bila kamu timbang, siapa yang paling banyak menang. Tapi bila kamu timbang, bulu ayam tu jatuh ke bawah, ke tanah. Maksudnya timbangan kamu berhenti di situ. Kalau kamu nak cuba lain, mula semula kiraan daripada awal balik. Okey. So dalam permainan ni kita ada 3 kemahiran. Okey, kemahiran yang pertama kemahiran sepak badik. Okey, sepak badik ni kalau kamu tengok dalam muka surat 57, buku teks muka surat 57. Okey. Badik ni adalah kemahiran timbangan bulu ayam ni menggunakan tumit kaki kamu. Okey. Sepak sila ni macam takraw lah, macam sepak takraw menggunakan bahagian dalam kaki. Dan sepak kuda adalah yang kemahiran kamu menyepak bulu ayam tu menggunakan depan kaki tu. Okey. Macam kamu timbang bola sepak. Bola takraw dengan bola sepak berbeza cara timbangan dia kan. So kemahiran yang sama boleh digunakan untuk permainan tati lawi ayam ni.
So itu saja pembelajaran kita untuk minggu ini. Okay. Sekarang kita akan tengok tugasan minggu ini. Tugasan yang pertama, hasilkan bulu ayam, iaitu alat permainan tati lawi ayam tadi. Sediakan alatan-alatan seperti paku, kepingan getah. Kalau tak ada, kamu boleh ganti dengan pemadam, getah pemadam. Sediakan dua sekurang-kurangnya, bulu ayam dan kita pelekat. Okey, ataupun kamu boleh gunakan kreativiti kamu untuk menghasilkan bulu ayam kamu sendiri. Contohnya, ada bahan ataupun benda yang kamu tak dapat cari, so kamu boleh ubah mengikut kemampuan ataupun keupayaan kamu. Barang-barang apa yang kamu ada di rumah, kamu boleh tukarkan bulu ayam tu dengan straw. Okay, so ikut kreativiti masing-masing. So kamu murid boleh rujuk video cara pembuatan bulu ayam yang cikgu dah tunjukkan tadi. Okay, buat bila dah siap, kamu ambil gambar. Ambil gambar dan hantar gambar yang gambar bulu ayam yang kamu dah hasilkan tadi. Hantar menggunakan link yang cikgu sediakan. Okay, cikgu sediakan link tu dalam arahan yang cikgu hantar dalam aplikasi Telegram ataupun WhatsApp kelas kamu. Jelas murid-murid? Baik. Seterusnya, tengok tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua, kamu dikehendaki merakam video pendek kamu bermain permainan tati lawi ayam, ataupun kamu buat timbangan menggunakan bulu ayam. Okey, semasa video bermain kamu ni, video pendek kamu ni, pastikan kamu gunakan kemahiran timbangan yang berikut. Okey, sepak badik, sepak sila dan sepak kuda. Maksudnya, semasa kamu membuat video untuk timbang tadi, pastikan kamu guna ketiga-tiga kemahiran yang kita pelajari tadi, yang cikgu terangkan tadi. Okey. Okey, gunakan untuk tugasan 2 ni, gunakan bulu ayam yang dah kamu hasilkan sendiri tadi. Dalam tugasan pertama tadi, okey. Okay, bila dah siap, kamu rakam video, hantarkan video rakaman tugasan kamu menggunakan link yang cikgu sediakan. Cikgu hantar dalam arahan aplikasi WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Jelas murid? Baiklah. So, cikgu rasa itu sahaja sesi pembelajaran kita untuk minggu ni. Okay, sebelum cikgu mengakhiri video pembelajaran kita pada hari ini, cikgu mohon kerjasama daripada semua untuk mengikuti sesi pembelajaran dengan mengisi kehadiran. Gunakan link yang cikgu bagi dan pastikan kamu ikut jadual waktu belajar kamu. Dan yang kedua, yang terakhir, pastikan kamu hantar semua tugasan yang cikgu berikan dalam setiap video pembelajaran kita. Baik, sebelum kita tamatkan pembelajaran pada hari ini, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.